بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ini terus maju. Salam Syawal dari akak untuk semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Akak mohon maaf zahir dan batin atas segala kekilafan akak. Hari ini akak akan sampaikan satu kisah mengenai bunian, dan ini adalah permintaan daripada seseorang. Akak tunaikan permintaan beliau. Jom bersama dengan akak. Kisah seram kali ini sebenarnya kisah bertajuk bercinta dengan bunian. Lama dululah, Ramli ni dia nak mengetahui dari nenek dia mengapa Tok Syekh tu selalu datang bantu nenek dia. Akak namakan pemilik kisah ni sebagai Ramli untuk membantu akak memudahkan penceritaan. Kalaulah Tok Syekh tu dari golongan bunian, apakah benar bunian ni makhluk yang baik dan bertimbang rasa? Bunian juga makhluk seperti kita. Kata nenek Ramli menceritakan kepada Ramli time tu. Ada golongan baik, ada golongan yang jahat, ada setengahnya tu mengganggu orang, dan ada setengahnya tu menolong orang. Kata nenek Ramli lagi. Kadang-kala kan, Ramli ni dia nak tahu, dia nak tengok masyarakat bunian ni, tapi bila mendengarkan cerita nenek dia ni tentang masyarakat bunian tu, hati Ramli ni dia jadi agak gemetar jugalah. Kata nenek, makhluk bunian ni adalah makhluk halus, manakala manusia biasa ni makhluk kasar. Sebab itulah bila makhluk kasar diresapi oleh makhluk halus, mereka tak berupaya untuk melepaskan diri. Bunian ni akan menjamu sesiapa yang ditawan ni dengan makanan yang lazat-lazat. Nenek Ramli dia menceritakan kepada Ramli selanjutnya. Tapi sebenarnya yang dimakan oleh orang yang ditawannya tu ialah cacing gelang-gelang, tai cacing. Kata nenek Ramli. Nenek bagi tahu lagi pada Ramli beberapa tempat yang dikatakan sebagai kawasan orang bunian. Kononnya lah, satu masa dulu orang bunian ni dia berbaik-baik dengan orang kampung. Sayangnya orang kampung ni dia bersikap tak jujur tau terhadap orang-orang bunian. Akak pun selalu dengar. Dekat kampung Ramli ni, kawasan dia kawasan orang bunian. Yelah, di darat kampungnya berhampiran dengan belukar rotan kan, memang berdekatan lah. Jadi satu ketika dulu ni dikatakan orang-orang kampung ni, orang kampung bukan bunian tau, boleh meminjam pinggan mangkuk dari orang-orang bunian ni untuk melakukan upacara nikah, kahwin. Boleh lah nak pergi pinjam, boleh, tak ada masalah. Time tu lah bila dibakarkan kemenyan, lepas tu sambilnya tu diserukan penghulu bunian, sebutlah jumlah banyak mana pinggan mangkuk yang dikehendakinya tu. Esoknya tu orang yang nak meminjam tu akan mendapati pinggan mangkuk tu seperti yang dikehendaki tu dah ada dah. Atas meja ke dekat depan pintu memang dah ada dah. Jadi syaratnya bila meminjamkannya hanya mesti mengembalikan semua pinggan mangkuk tu dengan cukup. Kalau ada yang pecah ke, retak ke, mesti juga kena kembalikan juga. Tak kisahlah, tak sempurna tak apa. Kira baik dah tu. Jadi satu masa dulu, orang-orang kampung ni dia sangat-sangat mematuhi syarat tersebut. Sebab orang tua-tua dulu ni sangat jujur. Dia tak pandai nak mungkir janji. Memang tak pernah lah nak mungkir janji. Tapi selepas orang-orang tua ni dah tak ada dah lagi,
tinggal orang muda-muda kan. Orang-orang muda ni dia berlaku tak jujur. Ada setengah kalangan yang sengaja nak menyembunyikan pinggan mangkuk yang dipinjam ni tu. Ada juga setengah di kalangan yang tak nak pulangkan balik pinggan mangkuk yang pecah ke, retak ke, dia tak nak pulangkan. Yelah, kita pinjam dengan kawan kan, komen-komen cakap lah pinggan ni retak, tapi dah tak boleh nak face to face, nak cakap macam mana. Jadi mungkinlah sebab tu dia tak pulangkan, dengan alasannya dia takut kena marah dengan orang-orang bunian tu. Ada logik je kat situ. Tapi itulah tak boleh. Sejak tu lah orang bunian ni dia dah tak bagi pinggan mangkuk pada orang kita ni lah. Ternyata lah manusia biasa ni tak pernah jujur dalam berjanji tau. Akhirnya orang-orang bunian ni dia dah tak percayakan kepada mereka ni. Kalau difikir-fikirkan, orang bunian ni tak jahat. Kita manusia bertubuh kasar ni lebih jahat. Kata arwah nenek Ramli pada ketika bercerita tu. Tapi selalunya kita menyalahkan orang lain bila orang-orang bunian ni bertindak balas. Salah sendiri tak kita sedarinya pun. Begitulah kata nenek Ramli, dia merungut jugalah bila mengenangkan pada perangai manusia ni. Orang-orang bunian ni juga menurut cerita nenek lah, adalah makhluk Allah seperti kita juga. Mereka pun hidup berkeluarga, bermasyarakat dan juga mempunyai peraturan hidup. Bezanya kita tak dapat nak melihat kepada mereka, sedangkan mereka tu boleh melihat kepada kita. Itu aja bezanya. Kalau kita tahu orang bunian, mereka tak akan berani mengganggu kita. Kata nenek Ramli lagi, kalau kita dah tahu mereka tu orang bunian, berartinya mereka kenal kita. Kalau dia dah kenal kita, masakan dia nak mengganggukan kita? Kata nenek Ramli panjang lebar. Setelah mencukir dari nenek Ramli tu mengenai pengalaman sebagai bidan kampung. Nenek Ramli bidan kampung time tu, barulah Ramli ni dia sedarlah bahawa nenek ni memang ada hubungan dengan orang bunian. Tok Syekh yang selalu menjelma bila nenek menghadapi kesukaran. Rupanya Tok Syekh tu penghulu bunian. Dari cerita nenek Ramli tu, Tok Syekh tu asal dia dari manusia biasa, iaitu keturunan dari moyang nenek dulu. Tapi Tok Syekh tu dia tak dapat balik semula tau ke pangkuan masyarakat manusia biasa ni. Setelah dia tu dibawa lari oleh orang bunian. Sebelum Tok Syekh tu dilarikan oleh orang bunian, Tok Syekh tu seorang pemuda biasa je macam kita-kita ni, pemuda-pemuda kalangan kita ni. Masa tu Tok Syekh tu dikenali dengan nama Mak Akir. Kerja Mak Akir ni dia cari rotan, dia cari damar, lepas tu dia cari manau ke hutan. Setiap hari dia ke hutan. Kadang-kadang dia balik sampai lewat petang, baru sampai ke rumah dia. Macam tu lah rutin dia. Masa ni di mana-mana pun, kampung, di negeri, mana-mana tak kisahlah, masih diliputi oleh hutan tebal. Jadi perhubungan antara satu kampung dengan kampung yang lain tu agak sukar lah. Jadi agak terlalu berjarak dan terlalu jauh berserta dengan hutan belukar. Memang nak berhubung tu sangat sukar. Binatang-binatang buas pun banyak time tu berkeliaran. Hingga kadang-kadang binatang-binatang sesat juga masuk ke dalam kampung. Ada bukan tak ada. Pada satu hari tu, Mak Akir ni dia masuk ke hutan. Dia masuk seorang diri je time tu. Dah jadi kebiasaan pada dia masuk hutan tu seorang diri. Tak adalah dia ngajak kawan-kawan dia. Jadi Mak Akir ni, dia ni juga suka bersendirian je. Kalau dia nak buat apa-apa kerja pun dia suka buat seorang-seorang je. Tak ada nak nyusah korang, nak ngajak orang, tak ada. Jadi pada hari tersebut tu, dia masuklah ke hutan. Dia tak balik dah ke rumah. Sampai ke lewat malam. Biasanya lewat malam dia balik. Tapi hari tu dia tak balik. Orang-orang kampung ni dia jadi bimbang lah sebab Mak Akir ni tak balik. Jadi Tok Lah, masa tu Tok Lah yang jadi ketua kampung. Tok Lah suruh lah beberapa orang pemuda tu pergi jejakkan Mak Akir ke tempat dia selalu pergi cari rotan tu.
Jadi pada keesokan harinya mereka ni pergilah cari kan Mak Akil tu. Hinggalah 3 hari tahu orang-orang kampung ni pergi mencarikan Mak Akil. Tapi tak ada juga berjumpa. Mana Mak Akil ni pergi ya? Tok Lah ni apa lagi disuruhkan pula pawang buling nengokkan tetemah ke ilmu macam tetemah ni macam ilmu macam menujung lah macam tu. Manalah perginya Mak Akil ni, cuba tengok kan, kalau ditangkap binatang buas tentulah ada kesan-kesannya kan. Jadi sekarang ni tak ada kesan. Cubalah tengok kan. Kalau tak salah dia ni disorok bunian. Kata pawang buling tu dia bagi tahu kan pada Tok Lah, biasanya kalau dah tumbuh tanduk dekat kepala tu susah lah nak balik semula pada manusia biasa. Kata pawang tu, berapa lama baru tanduk ni tumbuh? Tanya Mak Teh, ibu Mak Akil ni pada pawang buling ni, kalau boleh ndok juga anak dia tu balik ndok juga. Ibu mana tak sayang anak je kan? Tak tentu kalau orang bunian dah berkenankan dia. Takat 3 hari ni dah tumbuh dah. Kata pawang buling tu menambahkan lagi bimbangnya tu pada hati Mak Teh. Duk dak hati Mak Teh ngenangkan anak tu. Bagaimanapun Tok Lah ni dia tak putus asa. Dia tetap nyuruhkan anak-anak muda kat kampung tu carikan Mak Akil. Cari sampai jumpa. Kebetulan pada hari yang ketiga tu Mak Akil balik semula ke rumah. Balik pun. Jadi Mak Teh ni gembira lah dia sambil dia adakan kenduri doa selamat nak menyambutkan kepulangan Mak Akil tu. Ya Allah, seronok no. Bila ditanya orang kampung ke mana dia menghilang, Mak Akil bagi tahu lah dia tersesat. Tersesat rupanya. Dia tu sebenarnya dah sampai ke kampung orang asli. Kebanyakan orang-orang kampung dia lebih percaya dengan cerita Mak Akil dari kata-kata pawang buling yang mengatakan Mak Akil ni disorok oleh orang-orang bunian. Jadi legalah semua. Sejak kehilangan Mak Akil tu, kemudiannya tu dia balik semula ke rumah selepas 3 hari tu kan. Orang-orang kampung dia tak adalah hiraukan sangat peristiwa tu. Biasa dia. Sesat pergi sampai ke dalam apa semua, balik semula. Biasalah, apa nak diherankan. Jadi mereka hanya menasihatkan Mak Akil tu supaya lepas ni nak pergi cari rotan boleh pergilah dengan kawan-kawan bila masuk hutan. Eloknya bawa kawan. Tapi bagi pawang buling ni dia tetap tak percayakan Mak Akil sesat dekat hutan hingga sampai ke perkampungan orang asli. Tak percaya. Mak Akil juga dia tak terangkan kepada siapa-siapa pun apa yang dialami dia selama 3 hari sesat dalam hutan. Tak dikabarnya. Diam aja. Anak awak tu diubat teh. Nasihat pawang buling tu pada Mak Teh. Budak tu hiduplah sakit. Macam mana nak diubat? Bantah Mak Teh bercampur heran dengan desakan pawang buling tu supaya mengubatkan Mak Akil tu. Nak diubat buat apa ni? Budak tu sakit. Cuba tengokkan mukanya tu pucat je, tak berseri. Cuba tengok kan. Kata pawang buling dia cuba yakinkan juga kepada mak si budak tu. Budak entahlah Tok Pawang. Keluh Mak Teh ni macam tak percaya tau dengan dakwaan pawang buling ni. Fasal kulit dia putih sebab tu kita nampak dia macam pucat je. Saya tak tahulah pula apa sakit ni budak Mak Akil tu. Kata dia lagi. Aku cuma mengingatkan je, sahut pawang buling. Dia anak awak. Kalau nak berubat boleh aku ikhtiarkan. Pawang putih dia bagi pengakuan dia sanggup nak nolongnya. Mak Teh masa tu dia hanya ngangguk kepala. Dia bagilah pengakuan. Sebab dia tak ndok tau menukarkan hati pawang buling ni. Padahal dalam hati dia langsung tak percaya kan kata-kata pawang buling tu. Yang kononnya anak dia Mak Akil tu sedang sakit kena rasuk orang bunian. Dia langsung tak percaya. Nantilah kalau melarat sakit Mak Akil tu, saya bagi tahu pada Tok Pawang, kata Mak Teh. Mengelaklah tu. Pawang buling ni dia tak boleh nak kata apa-apa dah. Mak Teh sendiri
dia tak berkeras nak mengubatkan Mak Akil ni. Jadi pada penglihatan pawang buling lah, memang Mak Akil ni dah dirasuk bunyi yang ni. Mak Akil bukan lagi macam Mak Akil yang sebelumnya tu, dah lain dah. Dari mata kasar orang memang tak nampak akan perubahan kelakuan Mak Akil ni. Tapi pawang buling ni dia dapat duga dah. Sejak daripada Mak Akil ni sering benar ke hutan seorang diri, apa lagi kelakuan Mak Akil, dia tak hendak bercampur gaul dengan anak-anak muda yang sebaya dengan dia. Takkanlah memang benar lah sebelum ni dia memang suka bersendirian, tapi ada juga dia bercampur. Atau sekarang ni langsung tak hendak bercampur tau. Dengan kehilangan Mak Akil selama 3 hari tu, kemudian muncul semula tiba-tiba je menguatkan lagi alasan pawang buling ni bahawa Mak Akil betul-betul sudah dirasuk bulian. Sayangnya Mak Teh sendiri ni dia tak begitu yakin dengan cerita pawang buling tu. Tok Lah pun sama juga. Dia tak adalah boleh bertegas lah orang kata, menggesakan Mak Teh ni, pergilah berubatkan Mak Akil ni, berubat Mak Akil. Tak ada pula dia nak bertegas dengan Mak Teh ni. Jadi Mak Akil masa tu dia sentiasa bersendirian sahaja. Kalau dia mandi kat sungai, dia ambil masa yang lama. Orang lelaki mandi lama-lama, agaklah apa dia buat. Dia akan gosokkan badan dia sambil dia berendam dalam air tu, gosok, berendam, gosok, berendam, gosok celah-celah jari dia, gosok celah-celah kuku dia. Pendek kata, dia tu asyik membersihkan diri dia dari segala daki ataupun kotoran. Oleh kerana Mak Teh ni dia tak adalah beria benar nak mengubatkan Mak Akil, maka pawang buling dia tak adalah nak ngambil berat sangat tentang Mak Akil ni lagi. Dia hanya nak menolong kalau Mak Teh nak terima bantuan dia tu. Sebaliknya Mak Teh ni anggap dia saja nak ngada-ngadakan cerita tentang diri Mak Akil tu. Jadi tak ada mood lah nak tolongnya tu. Selepas peristiwa Mak Akil hilang tu, yang 3 hari tu dah, pernah jugalah Mak Teh ni dia ada dengar tau suara seperti orang berbual-bual pada waktu malam dekat belakang rumah dia. Bunyi orang berbual-bual tu tak ada berapa jelas, tapi kerap benar kedengaran, terutama pada waktu bulan tengah mengambang. Elok petong cakap cakap apa nyembang belakang rumah tak tahu je. Timbul jugalah keinginan Mak Teh ni, dia hendak lah pergi ngintai siapa lah yang berbual-bual dekat tengah malam tu. Tapi dia takut lah untuk turunkan ke tanah pada bulan mengambang. Dia selalu ada dengar cerita tentang harimau. Harimau selalunya suka berkeliaran bila bulan mengambang penuh. Jadi tak nak lah dia turun bahayakan diri dia, tak adalah dia pergi. Pernah jugalah dia ngintaikan anak dia Mak Akil ni tengah tidur dekat hujung serambi. Setiap kali dia jengukkan ke hujung serambi, dia tengok kan Mak Akil ni ada tengah tidur nyenyak kat situ. Oleh sebab dia tu tak ada dia nak syak apa-apa kan pada Mak Akil time tu. Bila dia mendengar suara orang tu berbual-bual dekat belakang rumah dia pun, dia tak ada syak apa pun lagi. Jadi Mak Teh ni dia cuma ceritalah pada Tok Lah tu pasal apa yang didengarnya pada malam ketika bulan mengambang. Sebab Tok Lah ni dia nak pastikan siapalah yang datang berbual-bual dekat belakang rumah Mak Teh ni. Dia suruhlah anak-anak muda tu pergi mengendap. Siapalah yang datang dekat situ, hendak ke tahu. Kalau bunyi orang lelaki berbual dengan orang perempuan tu, tandanya ada orang nak mencemarkan nama kampung kita ni. Kata Tok Lah, marah tapi nyindir juga. Apa Tok nak buat Tok? Tanya salah seorang daripada anak muda dekat situ. Kita nikahkan mereka, tegas Tok Lah. Kalau kita biarkan mereka berbuat perkara sumbang, berartinya kita ni sama bersubahat dengan maksiat. Kata Tok Lah tu menaruh curiga kepada kios janda muda kat kampung tu. Disangkakan kios janda muda pula. Sudah selalu jugalah dia dengar kios janda muda tu suka melayan anak-anak muda yang duk mengusiknya dia. Kadang-kadang bila musim ke sawah, kios janda muda dengan sengaja dia bawa bekalan lebih. Dia hendak pelawakan anak-anak muda, jamuhkan bekalan dia. Ada je nak mengorat lah kononnya tu. Kita tak boleh biarkan orang-orang buat tak baik dalam kampung kita.
jelas Tok Loh lagi. Sementara Sarip Uncoi, adik kepada Kiyah janda muda tu, diperintahkan oleh Tok Loh supaya mengawasi kakak tu. Sarip Uncoi tu mengintip lah sama ada kakak tu keluar keridok pada malam tersebut, malam dinten tu. Kalau keluar malam-malam hari, ke mana tempat yang dituju oleh Kiyah janda muda tu, kena juga intip. Hampir 2 minggu mereka mengawasi Kiyah janda muda. Tapi tak adalah tanda-tanda yang menunjukkan janda muda tu keluar bila malam hari. Tak ada pula. Sebaliknya, adalah bunyi suara orang berbual-bual dekat belakang rumah Mak Teh. Sama juga, bersembang sama juga, tetap kedengaran juga. Bila saya tanya kakak saya, Tok Leh, kata Sarip Uncoi lah, dia merasa tersinggung lah bila dituduh kakak dia nak melakukan perbuatan sumbang tu. Kakak dia tak ngaku. Takkanlah dia mau mengaku. Sahut Latik Debok nama dia. Disahut macam tu lah. Takkanlah dia nak ngaku. Jadi mereka semua ni berkumpul dekat surau, membincangkan siapa yang kedengaran berbual-bual tu. Semasa mereka tu mengintai suara orang yang berbual-bual tu, semakin lama makin dekat dengan mereka kan. Tapi kan, semakin diserbu, rasa macam makin jauh pula perginya bunyi suara tu. Pelik. Inilah yang menghairankan Tok Loh dengan anak-anak buah dia. Sarip Uncoi yang dah disuruh mengawasi Kiyah janda muda pula, dia tengok kakak dia memang tak keluar rumah pun. Elok je ada kat rumah sepanjang malam. Tak ada keluar. Siapa? Siapa pula yang melakukan perbuatan sumbang tu? Bisik Tok Loh dia dah rasa hairan tau. Kalau betul lah Kiyah, kenapa pula dia ke belakang rumah Teh? Apa dia berjumpa dengan Mak Akir tu? Keluhnya Tok Ketua tu tertanya dengan misteri lah yang melanda kat kampungnya tu. Kalau begitu, biar saya bermalam dekat rumah Mak Teh. Biar saya sendiri yang mengawasi Mak Akir. Sahut Latik Debok. Latik Debok dia tawarkan diri dia. Dia ndak juga cari jawapan. Latik Debok ni dia memang berkawan rapat dengan Mak Akir ni. Dari kecil lagi berkawan. Memang betul-betul rapat lah. Tapi disebabkan sikap Mak Akir tu suka jauhkan diri sejak kebelakangan tu, membuatkan Latik Debok tu jadi tanduk dah menghampiri dengan Mak Akir tu. Sebelum Mak Akir tu suka menyendiri tu, selalu didapati Latik Debok ni dia bercakap seorang diri tau. Seorang bercakap dah kenapa. Bagus jugalah cadangan Latik tu. Tok Loh dia bersetuju lah. Sambil dia angguk-anggukkan kepala dia. Latik cuba perhatikan Mak Akir, sementara Sarip pula perhatikan kakak. Dengan cara ni je kita dapat memerangkap mereka. Yang lain-lain teruskan mengendap dekat belakang rumah Mak Teh, kata Tok Loh. Macam bagi arahan lah pada dema-dema ni. Pada malamnya masing-masing, lakukanlah tugas yang seperti diarahkan tu, disuruh oleh Tok Loh. Sarip Uncoi dia tak tidur semalaman. Dia mengawasi kakak dia Kiyah janda tu sama ada keluar rumah ke tidak ke. Dia ikut kan. Sementara Latik Debok pula, dia tidur bersama dengan Mak Akir dekat rumah Mak Teh. Puaslah Latik Debok ni, pusing kiri, pusing kanan, pusing kiri, pusing kanan. Didapatinya Mak Akir elok je tidur, nyenyok je time tu. Sekali-sekala ada terdengar tau. Memang terdengar macam suara Mak Akir ni beralun-alun dekat ujung serambi. Beremang. Dia terdengar juga Mak Teh tengah keluh kesah dekat tengah rumah. Sebenarnya Mak Teh dah diberitahu tujuan Latik Debok tu tidur kat rumah. Dia dah cakap awal dah, tapi dia keluh kesah juga. Sementara Tok Loh dengan beberapa orang lagi anak muda menunggu dekat bawah belukar. Belukar senduduk tau, dekat belakang rumah Mak Teh. Pada malam tersebut makin lama makin sepi, dengan angin macam tu sepoi-sepoi bahasa meniup perlahan. Rasa sejuknya tu. Sejuk dia tu memang menyusuk lah sampai ke tulang punya lah sejuk. Nyamuk tu dikenang lah, memang mengiang-iang dekat telinga. Memang tak tenteram lah apa dia kata. Tapi Tok Loh dia tetap juga bersabar, dia menunggu bersama dengan orang-orang dia.
Bila tengah malam dah mula melarut sampai ke malam kan, dah sepi dah suasana, bulan pun dah makin terang mengambang. Latik Debok yang ditugaskan mengawasi Mak Akil ni, dia rasa tak tahan ngantuk. Beratnya mata, rasa tak boleh buka dah. Bagaikan macam dah tak dapat dah nak diangkat-angkat, kelopak mata dah tak boleh dah. Jadi semakin dilawan dengan ngantuknya tu, mata yang mengantuk tu kan, semakin lemah terasa tubuh badan dia. Lama-lama tertidur dia. Dalam keadaan tu lah Latik Debok tertidur tau. Nyenyok lah tu dia tak sedar apa-apa. Esoknya bila terjaga, dia bagi tahu pada Mak Teh pasalnya apa yang dialami dia. Jadi Mak Teh mengaku jugalah dia sendiri pun rasa sangat mengantuk malam tu. Tak pernah pula Mak Teh mengantuk macam ni. Kata Mak Teh, hairan tau. Saya pun tak pernah pula mengantuk sampai tak sedar diri apa-apa macam ni. Sahut Latik Debok. Agaknya kan, masa awak semua tidur, kami dapat dengar dok orang berbual-bual dengan jelas. Bagi tahu Tok Loh merasa terkejut tau dengan kejadian berlaku tu. Suara orang lelaki berbual-bual dengan perempuan. Bila kami dekat dengan arah suara tu, makin jauh pula perginya. Seolah-olahnya kami ni dibawa ke hutan pula. Kata dia. Apa yang Tok Lah dengar mereka cakap kan? Tanya Latik Debok semacam dia menyesal lah sebab dia tertidur kan malam tu. Lama Tok Loh tu terdiam. Lepas tu dia masih juga diam dalam kebingungan lah bila kenangkan pengalaman semalamannya tu berjaga dekat belakang rumah Mak Teh tu. Lepas tu barulah Tok Ketua tu jawab. Suara yang perempuan tu mengingatkan lelaki supaya hati-hati. Kata dia ada orang mengendam. Dari apa yang didengar oleh Tok Loh, pasangan yang sedang berbual-bual tu, sedarlah ada orang tengah mengendap dia. Oleh sebab yang perempuan tu ngajakkan lelaki tu segerakan ikut dia. Sebaliknya yang lelaki tu minta juga tangguh juga sebab takutkan diri dia tak sesuai dengan keluarga perempuan tu. Itulah yang Tok Loh dengar. Tok Loh yang masa tu dia mendengarkan berhati-hati perbualan pasangan berkenaan tu, cuba juga dia memerangkap dari dekat tau. Tapi suara perbualan tu beralih-alih. Sekejap didengar dekat darat, sekejap didengarnya sebelah baru, tak tetap. Setelah puas lah dia ikutkan suara orang berbual tu yang kejap sana kejap sini, barulah Tok Loh ni dia rasa takut. Bulu tengkuk dia tiba-tiba aja meremang. Dalam hati Tok Loh ni dah mula menuduh bahawa suara pasangan yang berbual, itu bukan suara manusia lagi tu. Itu bukan manusia biasa tu. Resah Tok Loh. Kalau gitu, ni bukan suara manusia biasa. Keluh Tok Loh. Dia sambil memerhatikan ke arah Latik Debok. Latik Debok dia dah mengawasi Mak Akil. Jadi Sarik dia dah mengawasi Kiyah. Tapi mereka berdua tetap ada dekat rumah. Ni bukan kerja manusia biasa ni. Tok Loh dia dah semakin yakin dah dengan anggapan dia tu. Barulah Mak Teh ni diceritakan kepada Tok Loh apa yang dah diberitahu oleh Pawang Buling pada dia. Dengan nasihat Tok Loh, bersetujulah Mak Teh. Dia pergi mintakan balik bantuan Pawang Buling tu. Dia pergi nak menyemahkan rumah ni tu. Masa Mak Teh datang ke rumah Pawang Buling, mula-mulanya Pawang Buling dia tak nak dah mengubatkan Mak Akil ni. Yang dikatakannya dulu sebelum ni kan dia khabar dah kena rasuk dengan bunian. Dia pun tak nak percaya, dah lah. Tapi Tok Loh ni dia desokkan juga supaya tolonglah usahakan selamatkan Mak Akil. Kita kena usahakan kita ya. Pada pandangan mata kasar memanglah tak siapa pun dapat duga Mak Akil tu sebenarnya tengah sakit. Sebab Mak Akil bagi tahu pergi sesat sampai perkampungan orang asli. Kehidupan Mak Akil ni sama je macam manusia yang tak sakit.
Atau macam mana orang nak tengok dia macam sakit? Siapa yang tak percayakan pada pawang tu? Dia tetap juga ke hutan, carikan rotan, carikan manau, carikan damar. Kadang-kadang tu dia masangkan rawai dekat sungai. Macam biasa je rutin dia. Atau orang sakit boleh ke apa tu? Dia pun rajin juga mencucuk atap. Sama je. Rajin ke sawah, rajin menoreh. Pendek kata, tak adalah yang berbeza dengan kehidupan Mak Akil dengan orang-orang kampung yang lain. Atau sakit tak mana, siapa yang tak percaya dia sakit? Inilah yang menyebabkan Mak Tin ni memang benar tak percaya pada mula-mulanya tu. Kalau Mak Akil tu dah dapat dikuasai oleh bunian, susahlah kita nak ubat. Keluh Pawan Buling. Saya hanya boleh mencuba je, sama ada berjaya atau tidak. Bukan kuasa saya. Kata pawang tu bercampur dengan kesal sebab sikap Mak Teh kepada dia sebelum ni. Itu pasal dia enggan dia nak berubat. Tapi ditolong juga dia, bagus. Cubalah sedaya upaya Tok Pawang. Pujuk Tok Lah. Bersemah, kenalah kita potong seekor kambing. Sahut Pawang Buling ni meletakkan syarat. Saya sangguplah Tok Pawang. Sahut Mak Teh serba salah. Hati dia dah tekad dah. Dia hendak juga menerima Pawang Buling tu mengubatkan anak dia, Mak Akil. Dalam masa Pawang Buling tu bersiap-siap hendak mengubatkan Mak Akil, gempar lagi satu sekampung mengatakan Mak Akil ni dah meninggalkan rumah. Seorang pun tak tahu ke mana perginya Mak Akil tu. Tapi Latik Debok ni ada juga nampak Mak Akil tu pergi ke hutan mencari rotan. Atau sesat lagi ke dia? Lebih seminggu jugalah orang kampung lah mencari dia. Tapi Mak Akil ni tak ada juga ditemui. Sejak tu mereka semua ni macam dah putus asa dah nak mencarikan Mak Akil. Sebab Mak Akil ni dah tak muncul-muncul dah depan mereka. Dicari tak jumpa, dicari tak jumpa. Macam tu lah kisah berakhirnya Mak Akil. Itulah sebabnya tu dia pergi, udah pergi bersama dengan bunian tu. Setakat tu je lah boleh diceritakan. Sekian lah ya daripada Nenek Ramli. Ramli tu bukan nama sebenar. Jadi apa yang baik sama-sama kita ambil lah, jadikan sebagai teladan. Apa buruk tu kita janganlah dia ikut. Nak bagi tahu ni, kalau kita boleh berubat secara perubatan Islam ni, kita carilah cara perubatan Islam. Jadi kita tujulah kepada yang betul. Jadi untuk zaman era tu memang kebanyakannya kita ni belum terdedah dengan Islam. Kita banyak merujuk pada pawang. Ni nak khabar gitu je. Jadi selamat Hari Raya lah pada semua. Maaf zahir dan batin. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.